Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini, Cikgu Ida akan menyambung lagi perkongsian berkaitan dengan sejarah tingkatan 5. Tajuk hari ini ialah Bab 1, Kedaulatan Negara. Standard pembelajaran. Terdapat 4 standard pembelajaran yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Yang pertama, menyatakan konsep kedaulatan. Kedua, menerangkan ciri-ciri negara berdaulat. Ketiga, menjelaskan akan pentingnya mewujudkan negara berdaulat. Dan yang keempat, menghuraikan langkah-langkah pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Untuk makluman semua pelajar, terdapat 4 sub-tajuk dalam bab 1 tingkatan 5. Pertama, konsep kedaulatan. Kedua, ciri negara yang berdaulat. Ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dan yang keempat, langkah mempertahankan kedaulatan negara. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan konsep kedaulatan. Kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Terdapat beberapa takrifan berkaitan dengan kedaulatan. Pertama, mengikut bahasa Yunani bermaksud agung atau tertinggi. Mengikut bahasa Inggeris, negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Manakala bahasa Arab itu daulah bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Yang keempat, mengikut bahasa Melayu, daulat bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Terdapat beberapa tokoh yang memberi idea tentang konsep kedaulatan. Tokoh yang pertama ialah Aristotle, menyatakan kedaulatan adalah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan terikat oleh undang-undang. Manakala Ibn Khaldun mengatakan kekuasaan dan kekuatan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Jane Boding menyatakan kuasa tertinggi dalam sesebuah negara yang bersifat kekal dan kuasa tidak terbatas. Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Hajj menyatakan prinsip kebebasan dan keadilan yang memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang terakhir ialah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas menyatakan kedaulatan adalah asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan, hak dan kuasa. Secara umumnya, jenis kedaulatan terbahagi kepada 4. Pertama dikenali sebagai kedaulatan tradisional, iaitu sistem pemerintahan berkuasa mutlak dan terletak pada kekuasaan, kewibawaan raja dan tak setia seorang rakyat. Manakala kedaulatan moden pula menyatakan ianya muncul
selepas revolusi keagungan di England dan Perancis. Selepas Perang Dunia Pertama, ianya berubah kepada unsur persamaan rukun bangsa dan bahasa. Kedaulatan negara kita dikaitkan dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Kedaulatan yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang dikendalikan oleh badan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Ianya menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Manakala yang terakhir ialah kedaulatan antarabangsa. Merujuk kepada pengiktirafan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, melalui Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970. Negara kita diiktirafkan sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Terdapat 4 ciri negara yang berdaulat. Pertama ialah mempunyai pemerintahan, iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedua ialah mempunyai sempadan, iaitu garis pemisah antara negeri dan negara jiran. Ketiga, mempunyai perundangan yang berpandukan perlembagaan persekutuan yang digubal oleh parlimen. Dan yang keempat, mempunyai rakyat sebagai penduduk yang terikat dengan undang-undang dan terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam. Seterusnya, tajuk 1.3 berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Pentingnya sesebuah negara berdaulat ialah memberi keberkesanan dalam pentadbiran, di mana negara bebas menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dilakukan melalui pengagihan kuasa. Kedua, pentingnya kedaulatan ialah kemakmuran ekonomi negara. Negara dapat melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi dengan memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum. Ketiga, kesejahteraan sosial. Negara dapat melaksanakan dasar sosial bagi melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan, bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara. Telah diperkenalkan untuk memupuk perasaan hibah dan semangat berpadu. Terakhir ialah pentingnya negara berdaulat ialah mengadakan hubungan luar negara, menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara luar, sehinggakan keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa pula dapat meningkatkan imej negara. Tajuk yang terakhir ialah berkaitan dengan langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Terdapat 4 langkah yang akan cikgu perincikan nanti. Pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Ketiga, memupuk patriotisme. Dan keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Kita lihat satu persatu langkah yang pertama. Mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Apa yang perlu seorang pemimpin? Sebagai pemimpin, kita mesti
Selain itu, kita perlu membuat agihan sumber kekayaan dengan adil dan melaksanakan undang-undang menurut perlembagaan. Bagi pihak seorang rakyat mestilah memberi kesetiaan kepada raja dan negara serta menyokong usaha dan dasar kerajaan. Selain itu, kita mestilah bekerjasama dengan semua kaum dan mematuhi undang-undang negara. Langkah yang kedua ialah untuk mengekalkan perpaduan kaum. Sebagai rakyat dan sebagai pemerintah mempunyai peranan masing-masing. Sebagai pemerintah, kita perlulah menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan serta memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar tersebut. Selain itu, memperuntukkan pembelanjaan untuk program-program yang melibatkan aktiviti perpaduan. Bagi pihak rakyat, sebagai rakyat, kita mestilah menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara. Kita juga perlu menghormati agama dan budaya kaum lain serta mengamalkan sikap bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Langkah yang ketiga ialah memupuk patriotisme. Apakah peranan seorang pemimpin? Sebagai pemerintah, kita perlulah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan. Selain itu, mewajibkan mata pelajaran sejarah, menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana patriotik. Selain itu, memberi pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa kepada negara. Sebagai rakyat, kita mestilah menghormati lambang negara. Seterusnya, menyanjung dan menghargai adat dan warisan negara, meningkatkan imej negara serta menghargai tokoh pelbagai kaum. Langkah yang terakhir ialah mengukuhkan pertahanan negara. Sebagai seorang pemimpin dan pemerintah, kita perlulah menggubal dasar dan undang-undang untuk keselamatan negara, mengadakan perjanjian pertahanan, memodernkan aset ketenteraman dan memantapkan pasukan keselamatan negara. Manakala sebagai seorang rakyat, kita mestilah peka terhadap isu keselamatan negara dan mengelakkan berkolaborasi dengan pihak musuh negara. Selain itu, kita bolehlah menganggotai pasukan keselamatan dan sanggup berkorban untuk mempertahankan negara. Itulah antara beberapa langkah bagi mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai rumusannya, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan pemerintahan dan pentadbiran. Ciri negara berdaulat menjadikan negara kita sebuah negara yang stabil dan pelbagai langkah dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara tetap terpelihara.
Kedaulatan negara diperkukuhkan lagi melalui pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan perlembagaan. Sebelum mengakhiri perkongsian cikgu menyediakan soalan pengukuhan untuk pelajar membuat latihan ulang kaji bab 1 tingkatan 5. Cikgu mengucapkan sekian terima kasih kepada pelajar yang sudi menonton dan mendapat ilmu berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 bab 1. Dan cikgu mengharapkan jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share channel Sejarah Cikgu Ida. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.